أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya, kamu sesudah itu akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Serta kami tempatkan dia tersimpang di bumi. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan laut bagi orang-orang yang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya. Dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya. Dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Masih lagi dalam penafsiran surah Al-Mu'minun. Bermula ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dalil-dalil tentang kewujudan Allah dan kekuasaannya. Khususnya di dalam penciptaan manusia dan penciptaan langit dan bumi dan penciptaan langit yang 7. Ini 7 petala langit. Serta penurunan air daripada langit. Dan penciptaan haiwan-haiwan, binatang-binatang ternak yang memberi manfaat.
4 dalil penciptaan yang Allah sebut dalam ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kalau sebelum ini kita telah membaca ayat-ayat yang berkait dengan ibadat. Perintah melaksanakan ibadat dengan solat yang khusyuk, dengan meninggalkan perkara lara, dengan menunaikan zakat, dengan menjaga kemaluan, dengan menjaga amanah dan janji, dan berterusan memelihara solat. Maka pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menceritakan ilmu ataupun makrifat untuk mengenali Allah pencipta yang disembah. Yang dengan sebabnya kita sembahyang, yang dengan sebabnya kita keluarkan zakat. Yang kerana perintahnya kita menjaga kehormatan diri dan kerana perintahnya kita memelihara segala perintah Allah Ta'ala. Siapa Allah? Yang menyuruh kita, yang mengatakan orang beriman berjaya. Dan menyebut 7 sifat orang beriman yang berjaya. Maka pada ayat yang berikutnya Allah memperkenalkan dirinya. Tuhan pencipta. Tuhan yang telah menunjukkan segala tanda-tanda sama ada pada diri kamu melalui proses penciptaan kamu dari zero sehingga kamu ada dan dimatikan serta dibangkitkan. Allah menyebut proses kejadian manusia melalui 7 peringkat dan proses kehidupan manusia melalui 9 peringkat. Allah sebut secara detail kenapa? Kerana Allah yang menciptakan. Allah Ta'ala nak beritahu ilmu makrifat, mengenal Allah. Kenal Allah yang mencipta, yang berkuasa. Kenal Allah yang mencipta dan yang berkuasa, yang esa. Yang berhak disembah. Yang mesti diabadikan diri atau ditundukkan diri kepadanya. Bukan kepada selain Allah. Bukan kepada makhluk yang namanya berhala. Atau makhluk yang namanya manusia dan pemerintah. Tetapi pada Allah. Kerana kita diciptakan oleh Allah. Dan dikembalikan padanya. Dihidupkan kembali. Dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebut tentang bagaimana diciptakan kita. Kata bila seorang nak kenal mak dia, maka mak dia tu kenal dua perangai dia. Mak dia kata, dulu aku bela kamu. Daripada besar ibu jari, kamu perangai macam ni, macam ni sampai sekarang. Dia mengenali perangai. Ini Allah yang mencipta, maka Allah menyebut peringkat penciptaan. Yang tidak pernah difikirkan sebelum itu. Ni lately ini ataupun muakharan, akhir-akhir ini barulah buat kajian bagaimana tatawur ataupun marahil peringkat kejadian manusia. Sekitar awal 1900. Ini diceritakan pada tahun 600 ataupun 600 Masihi. Kalau kita kira daripada Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama. Pada tahun 610 Masihi. Proses wahyu. Dan ini surah Makkiyah. Artinya Rasulullah menerima wahyu sekitar tahun 610 ini. Sudah menceritakan tentang proses kejadian manusia. Yang orang hari ini kaji selepas 1300 tahun lepas. Iaitu pada 1920 atau 30-an. Orang kaji bagaimana perkembangan benih manusia daripada air mani, membentuk segumpal darah, daging, dipakai tulang belulang menjadi manusia. Allah dah cerita awal. Maka kata Allah, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia daripada air mani, sulalatin min tin. Pertama Allah sebut, kami jadikan manusia min sulalatin min tin, asalnya daripada pati tanah. Pertama sekali. Ya, kita tahu yang manusia wujud melalui perkahwinan, berkembang. Allah beritahu yang awal sekali, iaitu Adam AS. Yang diciptakan daripada pati tanah. Min sulalatin min tin, daripada pati tanah. Sesudah Allah menyebut ini sejarah penciptaan manusia pertama dari tanah. Bagi menjawab persoalan siapa manusia pertama. Dan bagaimana manusia pertama diciptakan. Sebab kalau kita cerita tentang ayam dan telur, mana dulu ayam dan telur? Kalau kita berfikir sebab telur tu dari ayam dan ayam dari telur. Sampai sudah tak jumpa jawapan. Dan bila kita cerita pula mana dulu manusia ni. Siapa manusia dulu? Kita lahir dari mak kita lahir dari mak dia siapa yang pertama manusia? Dan bagaimana ia tercipta? Allah jawab. Diciptakan dahulu manusia daripada pati tanah. Bukan daripada air mani. Tanah dulu.
Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'alnahu", kemudian kami jadikan manusia. Yakni keturunan selepas itu. Generasi selepas itu. Nutfatan fi qararin makin, iaitu daripada benih air mani. Disebut perkataan nutfah, yang Allah Ta'ala sebut fi qararin makin, yang berada pada tempat yang tersimpan. Makna benih ini sudah berada pada satu tempat yang tersimpan. Wa imma daripada pihak lelaki, wa imma daripada pihak perempuan. Kedua-dua benih ini yang berlaku pencantumannya, yang disebut sebagai amsyajin nabtali, bercampur benih lelaki dan perempuan. Allah simpan benih ini di tempat yang khusus yang Allah jadikan bagi lelaki. Di tempat yang khusus Allah jadikan bagi manusia. Bagi perempuan. Orang perempuan tersimpan benihnya dekat taraib, kawasan sini. Manakala lelaki pula Allah jadikan daripada sulbi benihnya. Asal benih daripada sulbi sebelum masuk dekat testis, daripada kemaluannya kemudian keluar. Wanita daripada depan ini, lelaki daripada belakangnya. Maka benih ini pun bercampur. Maka ini disebut qarar. Qarar, tempat simpan. Benih itu simpan kat mana? Allah dah simpan dia fi qararin makin, tempat yang kukuh. Mana air mani ini tersimpan elok, terjaga elok. Dia tak bercampur dengan darah, dia tak bercampur dengan benda lain. Dia ialah air mani semata. Allah menjaganya, Allah memeliharanya. Kemudian bila Allah menyebut sejarah manusia daripada air mani, maka Allah menyebut bagaimana perkembangan air mani. Ini belum dibincangkan oleh mana-mana manusia. Maka kata Allah, "Summa khalaqna nutfah", kami jadikan daripada air mani yang cair itu, yang lembek itu, alaqah, segumpal darah beku. Dia panggil damun jamik. Jadi segumpal darah. Segumpal darah beku yang disebut alaqah. Kemudian kata Allah, "Fa khalaqnal alaqah", dan daripada darah yang beku itu mudghah, iaitu segumpal daging. Daripada darah beku jadi daging pula. Kemudian kata Allah, "Fa khalaqnal mudghah", kemudian daripada secepis daging tadi, idhaman, kami jadikan baginya tulang. Daripada daging terbentuk tulang di situ. Fakasawna idhamal lahma, kemudian daging tulang itu pula dibalut kembali oleh daging. Daripada segumpal darah pada segumpal daging, dari daging terbentuk tulang, maka tulang dibalut kembali dengan daging. Kemudian kata Allah, "Tsumma ansha'nahu", kemudian kami tiupkan roh padanya dan kami jadikan dia makhluk yang berlainan. Khalqan akhar. Apa maksud yang berlainan? Makhluk yang mula ada hidup, ada nyawa. Yang waktu itu cuma bentuk manusia. Tapi nyawanya belum ada, rohnya ada. Rohnya belum ada. Bila roh belum ada, dia nampak macam anak patung je. Dia nampak macam satu benda yang kaku. Tapi bila Allah jadikan baginya roh, maka dia seperti kejadian lain. Kan dia mula boleh berdiri, boleh bercakap, boleh berkembang, boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Yang saya jadikan organnya, dijadikan fizikalnya, tapi tak dijadikan fungsinya lagi. Bila dia tiup roh, maka berlaku fungsinya. Maka ia kejadian lain. Sebagai satu nikmat kejadian manusia. Kemudian kata Allah, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin", maha tinggi Allah, sebaik-baik pencipta. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut atwa, peringkat 7 peringkat ciptaan manusia. Daripada air mani, segumpal darah, daripada dagingnya pula. Kemudian dijadikan daripada daging tadi tulang. Kemudian dipakaikan tulang itu dengan daging kembali. Kemudian ditiupkan rohnya. Ditiupkan rohnya, kemudian Allah Ta'ala menyebut peringkat yang berikutnya. Itu daripada air mani, kepada segumpal darah, kepada dagingnya. Kemudian kepada tulangnya, kemudian dipakai tulang dengan dagingnya. Kemudian ditiupkan rohnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun", kemudian sesudah kamu hidup, kami matikan kamu. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun", kemudian sesudah kamu mati, kami bangkitkan kamu. Arti di sini ayat yang kita baca, Allah Ta'ala menyebut secara detail bagaimana kejadian manusia. Yang bermula daripada proses pertama, iaitu dijadikan dia daripada air mani tersimpan satu tempat. Kemudian bila air mani itu sampai masa dia keluar, maka dia akan membentuk segumpal darah.
kemudian segumpal daging, kemudian terbentuk tulang, kemudian dipakaikan tulang dengan daging, kemudian ditiupkan roh. Ini 7 peringkat pertama. Kemudian dihidup, kemudian kata Allah SWT sesudah dia dihidupkan, dia dimatikan. Ini peringkat ke-8. Kemudian dihidupkan kembali, yang dibangkitkan. Lihat, apakah manusia ada laluan-laluan yang lain selain daripada laluan ini? Artinya bila Allah sebut dalam ayat ini, apakah proses manusia ada tak terbentuk lain pada apa yang Allah cerita? Tak usah dia tak terbentuk dari mani, bentuk tu daging seketul. Dia terus tulang. Atau waktu orang tu keluarkan air mani, dia terus jadi manusia. Tadi ini yang Allah Ta'ala ciptakan. Benda yang rahsia di dalam perjalanan alam rahim. Dia sebut alam rahim. Ataupun sebut alam janin. Janin maknanya sesuatu yang tersembunyi. Yang dia terus bergerak. Dan proses tadi terus bergerak. Air mani tadi terus bergerak. Membentuk darahnya dan darah itu terus berkembang. Untuk membentuk dagingnya dan terus berkembang. Untuk menjadi tulang dan terus berkembang dan berkembang. Tanpa ada pemantauan dan penjagaan manusia. Apa yang manusia buat dalam proses mengandung? Kita pergilah cek kat hospital sebulan sekali. Yang sepanjang hari itu siapa jaga? Siapa yang memelihara benih tadi? Daripada benih itu ada di tubuh kita sebelum dikeluarkan. Sehingga benih itu keluar lalu bercantum. Membentuk segumpal darah. Siapa yang jaga semua tu? Kita just pergi rawat, tengok-tengok doktor pun tengok lebih kurang. Okey dah, rehat. Rehat kata doktor. Itu je. Dan bila turun darah, doktor pun tak berani bagi ubat lah. So rehat juga. Kalau jadilah. Kalau gugur lah. Tak berani usik. Kenapa? Ini semua benda yang tidak ada kuasa, kita katakan pengurusan manusia. Bak zuriat, bak anak dalam perut, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu apakah dia jadi atau tak jadi. Bahkan sebelum kita kahwin, kita tahu kita ni ada benih ni. Laki ada benih, perempuan ada benih. Kita pun tak tahu ada anak ke tak ada anak kita. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu kita ada anak seorang ke 2 orang ke 3 orang, kita tak tahu. Berapa lelaki, berapa perempuan. Tak ada berani orang yang cakap sebelum kahwin, saya anak 8, 5 lelaki, 3 perempuan. Dia tak berani cakap. Dia kahwin dulu. Tengoklah berapa orang anak. Dan proses anak tadi bagaimana Allah pelihara. Sebab itu Allah sebut dalam Quran dan ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu melihat kejadian kamu? Kejadian peringkat yang Allah sebut ni Allah pelihara. Siapa yang pelihara bayi ini sehingga dia makan cukup? Bayi ini makan cukup dan macam mana dia makan? Walau dia tak ada mulut. Ya, maksudnya mulut tak berfungsi. Walau mak dia tak mampu ambil makanan, suap kat mulut baby. Sebagaimana waktu dia dikeluarkan. Bagaimana makanan itu sampai, bagaimana minuman itu sampai, bagaimana dia bernafas, bagaimana dia rehat, bagaimana dia tidur, bagaimana akhirnya dia keluar dengan selamat. Ini semua penjagaan Allah supaya manusia bersyukur. Sebab itu di antara nikmat syukur kita ada kat dunia. Syukur kita dilahirkan. Sehingga kita sekarang umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, untuk terus kita bersyukur dengan nikmat kejadian. Nikmat diciptakan oleh Allah. Ya kalau Allah mahu, Allah tak ciptakan kita. Allah boleh tak jadikan kita. Kita tak wujud atas dunia ini. Sebab itu Allah sentiasa ingatkan kita dalam ayat yang lain. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah manusia tidak mengambil pengajaran dan peringatan bahawa mereka dahulu tidak wujud? Kita dulu kan tak wujud. Kalau tuan-tuan lahir tahun 75, tahun 85, sebelum tu tuan-tuan kat mana? Yang lahir tahun 40, sebelum tahun 40 tu tuan-tuan ada kat mana? Maknanya kewujudan kita tak wajib. Tapi Allah pilih kita tahun sekian-sekian untuk lahirkan kita. Maka wujudlah kita menjadi manusia melalui peringkat-peringkat yang Allah sebut. Tak ada pun yang melangkah peringkat ini. Daripada maninya, segumpal darahnya, dagingnya, seterusnya. Sampai ditiupkan roh, sampai keluar dia menjadi manusia. Kemudian Allah menyebut selepas itu, supaya kita juga tidak, bukan sekadar memandang proses kejadian manusia dalam janin. Kita juga perlu melihat apa selepas itu. Tuan-tuan, sesudah kita berada atas dunia, apa yang akan berlaku pada kita dalam proses kejadian kita? Kita akan mati. Kayaknya kita dah dengar ramai kawan-kawan kita mati. Ramai orang dekat kita mati. Makin kita berumur ke depan, makin berita kematian lebih dekat berbanding berita kelahiran. Berbanding berita perkahwinan. Dulu umur 20-an kita dengar berita kahwin je. Kawan ni kahwin, kawan tu kahwin, yang ni bertunang, yang ni sekian, sekian. Kita akan sampai satu waktu, kalau Allah panjangkan umur, kita mula dengar cerita orang mati. Yang ni mati, yang ni mati, yang ni mati, yang ni mati.
Akhirnya kita mendapati akron kita, sebaya kita dah habis. Satu akron. Sebab manusia ni, setiap manusia dia ada kurung yang sama. Kita akan mendapati kurung kita, orang kurung kita ni dah habis. Yang lahir tahun 70-an dah tak ada dah. Tinggal geng-geng 80-an. Yang lahir 80-an dah tak ada. Tinggal geng-geng 90-an. Contoh hari ni tuan-tuan tengok, geng-geng 40-an dah ada lagi, geng-geng lahir 40-an. Tinggal sikit. Geng-geng 40-an. Geng-geng 30-an dah habis dah. Uyuk, habis. Tak mungkin mereka hidup sampai 90 tahun atau 100 tahun. Paling lama pun manusia Allah beri secara umum 100 tahun. Secara umum. Adalah terlepas sikit 113, 110. Tapi mereka tidak boleh masuk kurung kedua. Kata Nabi SAW tidak akan kekal ataupun tidak ada manusia yang kekal untuk kurun yang berikutnya. Maksudnya kalau kurun kita jadi umur 200 tahun. Kita masuk kurun berikutnya. Kita akan satu kurun je. Satu kurun ialah 100 tahun. Maka kita akan mendekati lebih pada satu kurun, maksudnya tak akan jadi umur 200. Tuan-tuan ada kawan-kawan umur 200 tahun. Kita ada kawan berapa umur? 70, 80. Itu pun dah ramai mati sat. Mati dah. Yang ni saya dengar mati, ni nak melawat kakak pula mati sat. Lepas tu Abang Long pula mati, ni pula mati. Kita tanya orang yang adik-beradik umur 60, 70. Berapa orang dah adik-beradik dia mati? Dia umur 60, umur 70, saat adik-beradik saya dah 7 mati, tinggal 2. Saya dengan adik bongsu saya. Kan itu Allah ingatkan kita proses kejadian berikutnya. Lepas kita keluar dalam alam jani ialah kemudian Allah matikan kamu di dunia. Jadi apa yang perlu kita ingat kat dunia inilah mati. Kita kena ingat benda tu. Sebab itu benda paling pasti sekali. Ada kata Ustaz, kalau kita ingat mati tak majulah kita. Tentu ingat mati yang jadi kita maju sebab kita nak tinggalkan sesuatu yang baik di dunia sebagai bekalan kita. Semua para Nabi yang paling kuat ingat mati, ditinggalkan benda yang paling baik di dunia. Membentuk manusia yang menjadi baik sekian-sekian kali. Dan semua para ulama yang ingat mati, mereka tinggalkan sesuatu yang beri manfaat pada manusia. Dengan kitab mereka, dengan sekian-sekian mereka. Ingat matilah yang menjadikan kita akan buat benda terbaik kat dunia. Yang jenis tak ingat mati itulah yang banyak buat maksiatnya. Ini tak ingat mati ni, buat maksiat. Orang ingat mati, dia akan banyak buat taat. Kerana itu Allah jadikan kita supaya ingat. Proses seterusnya lepas kamu keluar janin ni, Allah tak cerita pembesaran kita. Allah cerita kemudian Allah akan matikan kamu. Kenapa Allah sebut terus mati? Allah tak sebut dulu umur-umur lain. Kerana Allah Ta'ala nak beritahu, bila mana kamu lahir je ke dunia, maka Allah tidak menjamin seseorang pun dengan usia tertentu. Akhirnya ada yang mati umur 10 tahun, ada yang mati umur 15 tahun, ada yang mati umur 20 tahun, ada yang mati umur 35 tahun, 45 tahun. Maka mati ni tak ada Allah tetapkan kamu semua yang lahir ini mati pada sekian tahun. Allah dah tetapkan dengan maksud kita ni sebaya belaka mati. Tidak. Yang Allah dah tentukan tiada jaminan untuk seorang berkata dia panjang umur sekian-sekian umur. Kerana tiada jaminan dari Allah. Allah Ta'ala memberi jaminan semua kamu akan mati. Tanpa menyebut usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah tak sebut setiap yang sakit pasti mati. Allah tak sebut setiap yang tua pasti mati. Allah Ta'ala tak sebut setiap yang tak ada duit pasti mati. Orang yang miskin pasti mati. Allah kata siapa yang ada nyawa, maka bersedialah waktu kematian. Tuan-tuan ada nyawa? Ada. Tunggu kematian. Kemudian lepas proses mati Allah sebut proses berikutnya kebangkitan. Kita akan bangkit untuk bertanggungjawab dengan amalan kita. Lepas Allah Ta'ala menceritakan peringkat 9 peringkat yang berdalil yang terang, yang jelas tentang kewujudan Allah, keesaan Allah dan kekuasaan Allah, maka Allah Ta'ala menyebut pula nikmat. Nikmat pertama Allah sebut nikmat kejadian kamu. Kamu dah hidup atas dunia, apa benda kamu nak makan, apa benda kamu nak minum, apa benda yang kamu nak berseronok. Maka Allah menyebut nikmat yang berikutnya yang Allah berikan pada kamu sesudah mana kamu hidup. Kata Allah, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Sesungguhnya kami jadikan di atas kamu itu 7 petala langit. Kami jadikan di atas kamu itu 7 petala langit dan kami tidak pernah lalai dalam menguruskannya. Baik, yang pertama Allah Ta'ala menyebut tentang alam langit. Lepas sebut tentang penciptaan manusia, Allah menyebut tentang penciptaan langit. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang 7 peringkat langit. Atau disebut juga oleh para ulama sebagai masaratul kawakib. Iaitu
7 jalan yang dilalui oleh setiap bintang-bintang dan planet. Ataupun 7 galaksi. Masarat, bintang-bintang yang bergerak atas langit, dia ada 7 peringkat. Disebut juga sebagai 7 langit. Perjalanannya. Baik, Allah ciptakan itu semua. Kenapa Allah sebut tentang ciptaan langit? Nak beritahu Allah yang berkuasa. Sebab ramai yang mengaku Tuhan kat dunia mendakwa dia mencipta yang di bawah ni. Tak ada seorang pun berani kata dia mencipta langit. Yang ngaku Tuhan ni, tak ada pula berani kata dia lah cipta matahari, ciptakan planet. Sebab dia tak mampu untuk membuktikannya. Tangannya tak mampu menyentuhnya. Dia mungkin berkata tentang dia mencipta benda-benda kat bumi ni. Tapi dia tidak mampu untuk berkata, sayalah yang menciptakan langit. 7 petala langit. Maka Allah mulakan pada alam yang paling tinggi sekali. Untuk menunjukkan keesaan dan keberkuasaan Allah. Kami jadikan langit. Dan untuk menunjukkan bahawa bagaimana langit-langit ini dipelihara kukuh. Setiap perjalanan planet itu dipelihara kukuh. Supaya tidak berlanggar antara satu planet dengan planet yang lain sehingga berlaku kiamat. Tentang bayangkan kalau alam di atas itu berserabut dan berlanggaran antara satu sama lain, kita tak mungkin hidup aman kat dunia. Orang kita duk bincang komet Halley pun dah kelang kabut belaka dah. Ni komet Halley, bintang berekor akan menyerang bumi pada tahun 2026. Yang ni pula teka pada tahun 2100 yang akan hancurkan bumi. Itu baru satu terlepas jatuh. Yang mereka fikir, mereka kaji. Bayangkan semua benda ni. Semua planet atas ni kalau dia belaga, kalau dia berlanggar, habis dunia, habis kehidupan manusia. Maka Allah beritahu dulu antara nikmat Allah pelihara alam tu. Allah jaga alam tu. Lagi tak berlaku kiamat, maka tak akan berlaku apa-apa. Tak akan berlaku apa-apa. Manusia dapat hidup dengan segala pertukaran malam dan siangnya, menikmati waktu perjalanan waktunya, iklim dan cuacanya, semuanya ini dalam kawalan Allah. Allah sebut ini nikmat. Nikmat kejadian kamu dipelihara dengan sistem yang dijaga oleh Allah. Kalau tak ada sistem ni, habis mati kamu. Bayangkan kalau matahari itu mendekat di bumi sedikit. Seinci je. Habis cahaya kita. Bayangkan kalau sekiranya bulan tu bergerak lambat sikit je. Maka habis pasang laut dan pasang sungai. Bayangkan setiap bintang tadi dia mula berselisih antara satu sama lain. Habis buruk cuaca kita. Maka Allah sebut dulu jaminan langit. Sesudah Allah menyebut tentang kejadian langit dan peredarannya, maka Allah menyebut lagi antara nikmat di langit juga namanya nikmat air hujan. Ini semua yang tidak boleh didakwa oleh manusia. Walaupun manusia kata kami dah ada teknologi mencipta hujan tiruan, maka tak pernah hujan. Banyak negara kata kami ada cara pembenihan awan dia panggil. Kami akan benihkan awan maka turun hujan. Tapi ia cuma dalam satu tempoh sekejap. Tidak mampu untuk memenuhi keperluan mereka. Bukan tidak mampu untuk memenuhi keperluan memadamkan kebakaran. Ada satu hutang ke Amerika Syarikat terbakar. Beribu hektar. Mereka dah guna semua jentera ni. Bombernya, pesawat. Akhirnya last kali mereka buat pembenihan awan. Supaya turun hujan. Orang tak berjaya. Ini negara yang dianggap maju sekali kan. Nak benihkan awan. Tak berjaya. Allah nak beritahu ialah tentang hujan di langit. Allah uruskan. Sebab itu kita diajar istisqa, minta doa. Biar turun hujan. Itu yang diajar pada kita. Kalau tak hujan, buat istisqa. Doa ramai-ramai minta hujan. Kerana hujan ini bukan kuasa manusia. Sehebat mana pun teknologi manusia belum mampu mereka mencipta hujan. Apatah lagi nak turunkan kadar air dengan tempoh tertentu. 7 hari, 8 hari, 9 hari. Bila dah buat sekejap hujan, lepas tu dah habis. Maka Allah sebut nikmat ini dengan berkata, wa anzalna minas sama' ma biqadar. Kami turunkan daripada langit itu air dengan kadar tertentu. Kalau air itu turun banyak, habis banjir semua tempat. Setiap tempat, setiap negara Allah turunkan air dengan kadar dia. Kalau pun berlaku banjir tidak membinasakan seluruhnya sebab kadar dia pun berhenti. Ada kadar. Kalau Allah turunkan tanpa kadar, maka habis manusia hancur. Habis tanam-tanaman, habis binatang ternakan. Habislah segala kehidupan. Tapi Allah turunkan dengan kadar, dia kadar. Kemudian kata Allah, fa'askannahu, dan air yang turun itu kami simpan fil ard, dalam bumi. Atau air turun banyak-banyak, mana pergi? Allah simpan dalam bumi. Yang sebahagian bumi tadi menjadi subur. Sebahagian bumi tadi mungkin sekadar menyimpan air.
Sebahagian bumi tadi mungkin air itu dah tenggelam dalam tu, habis gitu je. Tapi kami simpan segala air itu dalam bumi. Kami tak simpan atas bumi. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sebut air banjir, macam mana pun dia akan tenggelam. Maksudnya dia akan diserap. Walaupun paling lama kita sebut ini banjir air termenung. Orang kita selalu sebut istilah air termenung. Air termenung ni maknanya air yang tak surut-surut. Saat kita kalau banjir ni paling takut bila air tu air termenung. Kita ingat orang dia termenung, air pun termenung. Maksudnya dia tak surut-surut. Tak surut, dia kekal di situ. Apa pun kita sebut termenung, last kali dia akan serap tu. Kerana Allah jadikan dalam bumi itu tempat simpan air. Fa'askannahu fil ard. Kami simpan, kami tenangkan air-air yang turun tadi dalam muka bumi. Jadi kita di mana pergi air banyak-banyak? Dalam bumi lah. Allah tenangkan, Allah simpan elok-elok. Kemudian kata Allah, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami berkuasa dengan sebab air tadi untuk membinasakan apa yang kami kehendaki. Kalau kami nak, kami boleh jadikan hujan tadi untuk binasakan kamu. Kalau kami nak. Kalau kami nak, kami boleh jadikan air tadi satu musibah kepada kamu. Kalau kami nak. Kerana itu kita lihat apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Maka Allah jadikan sebab hujan tadi binasa semua. Kerana itu Allah Ta'ala boleh menghilangkan air hujan itu terus. Boleh juga menghilangkan kita terus dengan air hujan, semua boleh. Allah berkuasa, Allah yang mengawasi dan menguasai air tersebut. Sebab itu kata ulama, walau syi'na izalatahu wa tasrifahu ankum wa tawwirahu laf'anna kama anna qadiruna ala inzalih. Kalau kami nak, kami boleh jadikan hujan tak turun. Sebagaimana kami berkuasa menjadikan hujan turun. Kalau kami nak, kami boleh jadikan hujan tadi membinasakan. Sebagaimana kalau kami nak, kami jadikan hujan itu beri manfaat. Menjadi minuman pada binatang ternakan, menjadi subur kepada tanah dan tanaman. Itu kehendak kami. Sebab itu kita lihat bila hujan turun, fungsinya berbagai. Mungkin hujan turun, fungsinya menyuburkan tanah, menghidupkan negeri yang mati. Mungkin juga fungsinya ialah untuk mematikan. Dan mungkin juga fungsinya untuk memberi manfaat kepada haiwan, binatang ternakan dan sebagainya. Semuanya ini dalam penguasaan Allah. Sebab itu bila turun hujan kita doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ni beri manfaat. Sebab kita tak tahu macam mana hujan ni berakhir. Apakah hujan ni berakhir dengan kemusnahan harta benda? Apakah hujan berakhir dengan bergandanya hasil mahsul? Apakah hujan ni berakhir dengan sejuknya cuaca dunia? Kita tak tahu. Mula turun hujan kita kata berkat. Mudah-mudahan berkat. Dan kita doakan keberkatan. Tapi dah lama, maka kita mula takut. Ni, negara Arab yang hujan jangan turun. Bila dia turun, habis, hancur. Ni banjir di Emirates. Yang mereka pun tak pernah kena banjir besar macam kena. Banjir dekat Jeddah. Sampai berbilion rugi dalam sekelip mata. Sebab mereka tak pernah prepare dengan longkang dan sebagainya. Sebab tak pernah fikir banjir. Tiba datang banjir, maka habis ganak bandaraya Jeddah. Habis. Bilion rugi. Sekejap je. Maka ini menunjukkan bahawa hujan itu, orang kita tak tahu apa yang Allah kehendaki dari hujan. Kita tak tahu. Yang perlu kita lakukan ialah doa. Supaya hujan ini turunnya mencurah-curah sebagai kebaikan. Yang kita doakan supaya hujan ini tidak membawa musibah pada kita, bahkan membawa rezeki. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut tentang hujan, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ. Kami tumbuhkan dengan sebab hujan tadi jannatin, kebun-kebun. Min nakhilin, daripada kebun kurma. Wa a'nabin, anggur-anggur. Lakum, bagi manfaat kamu. Fiha, padanya. Dan padanya juga. Fawakihu kathiratun, buah-buahan yang lain yang banyak. Wa minha ta'kulun, yang sebahagian buah ini kamu makan. Maka Allah menyebut dengan sebab nikmat hujan terbentuk taman-taman. Kebun-kebun. Dan Allah sebut kebun paling bermakna kebun buah-buahan. Kita kalau sebut kebun, sebut taman, lawa, cantik. Tapi yang paling memberi makna kepada kehidupan manusia ialah kebun buah-buahan. Dan buah-buahan yang paling bermakna ialah buah kurma. Buah anggur. Kerana sifat buah ini boleh disimpan lama. Baik namanya kurma, baik namanya anggur. Dia bukan sekadar boleh simpan lama, dia boleh bawa mudah ke mana-mana. Mudah. Kita kalau sebut beras. Beras ni tak bukan senang nak bawa ke mana-mana. Takkan tuan-tuan nak letak dalam kereta 5 kilo beras. Lepas tu kalau jalan jeng, kita pun makan beras.
Susah sebab kena cari air, api. Kita bawa kurma. Agak-agak lapar, makan je kurma tu. Mengenyangkan, makan kurma. Ni ketika mana kita katakan kebuluran, kita nak rawat kebuluran paling cepat dengan kurma. Nak rawat kebuluran paling cepat supaya dapat tenaga yang seimbang. Sebab itu kita diajar bila berpuasa mulakan dengan kurma. Kita tengah kebulur betul ni, kurma dulu. Sebab kalau kita makan benda lain, dia tak akan mengembalikan tenaga dengan betul. Kalau tuan-tuan mula start buka puasa tu, biryani gam, tu ayam percik. Lepas tu tersandar kat dinding, tak terawih, tak solat isyak. Dia jadi lemah balik. Tadi masih lapar dan nampak macam merangkak. Bila kenyang lagi teruk merangkak dia. Dulu masih lapar nampak macam mengantuk. Bila kenyang lagi teruk mengantuknya. Kita ingat bila kenyang jadi gagah. Tak gagah. Masa kita lapar boleh berlari 100 meter. Bila kenyang 10 meter tak lagi. Dah kenyang boleh lagi. Tuan-tuan kalau dah kenyang boleh lagi. Muntah Ustaz. Lapar boleh. Lapar okey lagi. Maka sebab itu kurma untuk makanan yang paling seimbang dalam kita katakan mengimbangi sifat kelaparan kita. Bagus. Ini solusi paling baik. Kita tuan-tuan bila pergi kat masa-masa banjir, kita nak beri makanan, beri berah. Payah nak cari gas pula nak masak. Cuba beri kurma ni biar dia makan dulu. Biar dia ada tenaga. Kita nak beri biskut kering ni jadi masuk angin pula perut dia. Berok cair pula dia. Beri biskut kering. Beri Maggi pun sama. Beri kurma, makanan ni sihat, tahan lama, beri tenaga. Sebelum kita cerita makanan lain. Tuan-tuan pun dalam kereta, dalam kereta kita, bagus ada kurma. Tengah-tengah nak lapar, tengah-tengah jalan jam, kedai tutup belaka. Ni ada kurma penyelamat. Ingat dulu tahun 2015, kita buat misi ke Terengganu. Ni tak jumpa kedai makan 10 jam. Buluh belaka, sorang-sorang. Dia tengok lampu terang je, dia kata restoran. Restoran berhenti tak restoran. Padahal rumah orang. Dah ke buluh. Jadi adalah sahabat-sahabat kita dekat kereta dia tu ada buah kurma. Licin kurma. Kurma ni licin. Ni makan kurma, licin. Sambil cari kedai makan. Bertahan ni. Artinya, terlihat ni mak segera. Allah sebut kurma ni, dia mesti ada manfaat yang berpanjangan. Pokok kurma tuan-tuan ditahan beratus tahun. Kita pergi kebun kurma. Tanya ni, kurma ni berapa tahun baru berbuah? Jadi Ustaz, saya tanya toke kebun kurma. Orang Melayu. Satu kat Madinah tu panggil Aryaf, kebun kurma, orang Melayu punya. Saya tanya berapa ekar ni? Syekh, panggil Syekh Mukarrim. Berapa ekar? Dia kata 15 ekar. Macam mana saya nak kenal ni kurma ajwah ke tak ajwah? Saat bila masak baru tahu kurma ajwah ke tak? Baru tahu bentuk ajwah. Berapa tahun dia berbuah? Kita temu duga dia lah tanya. Anak-anak dia sekali dengan kita ni, orang Melayu duduk kat Saudi, dia beli kebun kurma. Dia beli kebun kurma di Madinah. Lepas tu dalam kebun kurma tu ada taman tema air. Boleh mandi sekali. Ada kolam. Tapi untuk budak-budak lah. Orang tu jangan mengarut lah. Budak-budak. Taman tema. Lepas tu ada. Saya kata ada berapa batang pohon kurma ni. Sebab ada lebih kurang 1,500 batang. 1,500 tu banyak lah. Jadi nak tahu umur pokok kurma, Ustaz tengok tandang dia. Lapik dia. Ni setahun, ni 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia kerat ranting dia tu ataupun dahan dia. Tengok berapa dia bertakak dia, takak. Ni 10 takak 10 tahun. Nak kenal umur dia. Ini banyak kita belajar buat kurma. Hasil tak putus. Hasil tak putus, ada je. Tulang musim panas memang musim buah kurma masak. Kita pun tengok buah kurma masak. Dia pun petik. Sebab kita nak makan yang dia petik. Tak nak makan yang kedai-kedai lama, dia petik, dia pun petik. Panggil orang Pakistan, panjat, petik. Petik buah kurma, dia panjat buah kurma. Kita terfikir macam mana nak panjat. Dia panjat tinggi, panjat. Diturunkan buah kurma, makan ni saat kita ambil daripada pokok. Makan. Yang rotok tu, keras lagi. Jadi nak beritahu kurma ni tuan-tuan. Dia memang sumber ekonomi yang baik. Buah yang baik. Boleh disimpan lama. Prosesnya lama. Dan memang kaya lah kalau ada orang pokok kurma kaya. Kan dia menjadi makanan yang berpanjangan. Baik makan mentahnya, makan masaknya, makan disimpan lepas 2, 3 tahun, 4 tahun. Terus boleh disimpan satu tempoh yang panjang. Pokok kita saya baca statistik. Orang Malaysia beli buah kurma musim haji 50 juta. Orang Malaysia. Itu tak campur saya beli tu. Saya kira orang lain beli. 50 juta orang Malaysia beli kurma post balik Malaysia. Ini kurma yang mereka post balik. Nilai yang di 50 juta banyak. Maksudnya ekonomi buah kurma tu. Itu baru orang Malaysia. Orang lain, negeri lain kena makan kurma, beli kurma. Kemudian Allah Ta'ala sebut. Wa'ana bidang anggur. Anggur ialah lambang kepada buah yang mewah. Sebut je anggur mewah. Minumannya,
Ini bukan sekadar keperluan. Ini kurma ke tak panggil makanan mewah. Makanan keperluan. Anggur je orang panggil makanan mewah. Kita kat rumah kita makan anggur, kata kaya lah kita. Buah apa kat rumah? Buah anggur. Kaya. Kita jumpa orang beli buah anggur. Kita tak beli buah kelapa bagi orang. Buah kelapa tak nampak kaya. Ustaz, memang rumah saya atas meja buah kelapa, Ustaz, 20 biji. Tak. Orang kata hulungan dengan awak ni, tak buah kelapa. Rumah kita tak buah anggur. Hotel-hotel tak buah anggur. Nampak apa? Mewah. Kaya. Cantik dengan gugusan anggur dia. Nampak cantik. Allah sebut keperluan, Allah sebut kemewahan. Buah lambang kemewahan. Kemudian kata Allah, lakum fiha, dan dalam kebun-kebun itu pula ada buah-buah lain yang banyak. Maksud buah ni tak payah Allah sebut. Allah utamakan, Allah sebut benda yang menjadi keperluan sungguh, keperluan sebenar manusia. Tapi ada buah-buah lain terperlu ikut kepada cuaca keperluan manusia masing-masing. Wa syajaratan, kalau Allah menyebut satu pohon berkat. Dan satu pokok lagi. Kata Allah. Satu pokok lagi. Takhruju min turi Sinai, asalnya daripada pergunungan Sinai. Ini asal pokok. Apa dia? Tambutu bidduhn, yang ianya hidup dan mengeluarkan minyak. Wasibrin lil akilin, dan boleh diminum minyak dia. Apa dia? Zaitun. Minyak tadi yang boleh digunakan di badan dan boleh diminum. Kan itu disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah SAW menyebut tentang kelebihan pohon zaitun ini ataupun pokok zaitun yang buahnya mempunyai manfaat yang banyak. Dalam satu hadis Nabi kata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi Al-Ansari, dia berkata Rasulullah bersabda, "Kullu zait waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Maksudnya minyakkan rambut, minyakkan janggut, minyakkan badan. Berminyak dengannya. Makan minyak zaitun dan berminyak dengannya. Untuk menunjukkan keberkatan zaitun. Berarti kalau minyak-minyak lain kita minum tak betul-betul sangat. Minum minyak sawit. Walaupun orang kata minum minyak sawit jadi awet muda, tak wah ni minum minyak sawit. Orang tak minum. Walaupun ada kempen, minum minyak sawit. Sehari sesudu. Minum. Tapi minyak yang paling baik kalau betul kita nak minum khasiat dia, untuk kolesterolnya, untuk sembelitnya, untuk perjalanan darahnya, minyak zaitun. Tapi malangnya hadis ni, ayat ni yang sebut ni, orang kita tak beramal. Orang kita tetap minum air katira, minum air soya, hak tu dia nak. Oh, sedap manis-manis tu. Itu kena macam-macam penyakit tu. Yang minyak zaitun ni kalau sakit teruk baru minum. Dia satu bentuk amalan kita. Sebab tu Nabi kata, kulu minaz zait. Rasulullah menyebut tentang minyak zaitun, kulu zait waddahinu bih. Selalulah minum minyak zaitun. Waddahinu bih, berminyak dengannya. Rambutnya tu dengan minyak, gunakan minyak tadi. Ni kulit-kulit kita kesak kasar. Tahu bila kita musim haji, bila kita kurang mandi. Kita dedahkan diri kita ni cari mati, jadi macam kulit jadi keras. Jadi macam berkeping. Setengah orang. Bila kita sapu minyak zaitun ni boleh lembut balik. Bagus balik kulit-kulit kita ni. Kerana Allah jadikan keberkatan pada dia. Kata orang kafir guna banyak meluas minyak zaitun. Sebab tu minyak zaitun mereka semurah minyak sawit kita. Kita kan jarang guna minyak zaitun, sebab tu minyak zaitun kita mahal daripada minyak zaitun. Berapa minyak zaitun? RM40, RM50. Padahal kita kat luar tu RM7, RM8. Sebab kebiasaan mereka. Kita pergi negara tak, mereka tak pakai sawit, mereka pakai minyak zaitun. Mereka pakai minyak zaitun. Makan, minum semua. Ni kita makan tahinah, dia pun letak minyak zaitun. Dia dressing yang minyak zaitun. Kita makan salad, dia dressing yang minyak zaitun. Semua. Jadi makanan yang baik untuk mereka dan untuk kita. Kemudian selepas Allah menyebut keberkatan buah zaitun, makannya. Wa inna lakum, dan bagi kamu pula fil an'am, pada setiap haiwan ternakan la ibrah, pengajaran yang banyak. Maknanya kamu belajar daripada binatang-binatang ini, kamu ambil manfaat pada binatang ini dengan manfaat yang banyak. Tak kira manfaat apa. Sama ada manfaat makan minum, hatta manfaat ilmu daripada binatang-binatang ternakan ini. Contoh saya pernah cerita pada tuan-tuan bila kita sebut unta. Syarikat Range Rover yang berpusat di Britain, mereka buat kajian unta untuk membina Range Rover yang boleh menyelusuri padang pasir. Dari sudut ketahanan minyak, ketahanan kuasa cengkaman tayar, mereka kaji unta. Ni ibrah pengajaran. Sebab unta ni boleh bergerak padang pasir sejauh-jauhnya, boleh tahan tak minum berbulan lamanya,
boleh ada memori yang kuat untuk sampai satu tempat, boleh berjalan ketika ribut pasir, masih boleh bergerak walaupun ribut pasir. Kereta kita kalau hujan dah tak boleh gerak. Tapi unta ni boleh. Akhirnya syarikat Range Rover, dia kaji unta untuk buat Range Rover untuk di padang pasir. Buat kajian. Ini Allah sebut dalam Quran, binatang-binatang ini banyak pengajaran kita dapat. Baik unta, baik lembu, baik kambing, banyak pengajaran kita boleh ambil. Cara kehidupan mereka. Dan juga kita katakan yang ada dalam badan mereka. Ada saya jumpa seorang syekh. Dia kata, ustaz saya masak tak pakai garam. Lalu saya tanya macam mana boleh jadi masin? Sebab kita punya sifir, garam masin, masin tu garam. Kan kita rasa macam gitu. Sama juga manis, manis mesti gula, gula tu manis. Walau tak semesti manis tu gula. Barangkali manis tu wajah tuan-tuan manis, bukan gula. Barangkali manis tu madu. Barangkali stevia. Barangkali kayu manis. Tak semesti manis ni gula, tapi sifir kita manis gula. Masing sama, masing garam. Mesti garam. Saya kata macam mana awak masak masing tak pegang? Dia kata, ustaz saya rebus tulang. Saya rebus tulang tu sampai empuk tulang tu. Rebus lama. Air tu masing. Air dari tulang tu masing. Maka saya ambil air kuah tadi, sup tadi, saya jeruh pada daging, maka daging tu pun masing. Saya tak pernah guna garam. Kalau ustaz tak percaya, ustaz cek dapur saya. Kalau ada garam, saya bayar. Kalau ada garam, pergi cek. Artinya Allah jadikan binatang tadi pun, dia ada garam di sini. Sama juga dia orang masak daripada binatang ni, dia tak pakai minyak. Dia pakai lemak dia. Dia ambil lemak lembu tu, dia masak dengan lemak. Dia minyak. Tak payah guna minyak. Dah jadi minyak. Saya tengok ada orang Uzbek masak. Dia tak pernah guna minyak ni. Dia potong lemak-lemak lembu tadi, dia pun goreng. Jadi minyak. Dia pun keluarkan baru digoreng. Dia ambil lemak binatang tadi. Dan sebagian lemak tadi sapu kat badan. Jadi minyak. Banyak manfaat. Jadi binatang ni kita katakan. Kalau kita kaji banyak cerita. Tapi kita banyak tengok Facebook, tak banyaklah kita dapat. Banyak Facebook bangun 4 orang, skandal orang, apa cerita baru tentang orang, dia beli beg LV ke tak, dia shopping kat mana, itu kita nak tahu. Ini benda-benda yang berbentuk informasi. Yang Allah suruh kita lihat pengajarannya. Nusqikum, maka Allah menyebut antara nikmat binatang ternakan tadi, nusqikum kami jadikan daripada binatang ternakan ini, daripada perut mereka susu-susu. Dapat minum susu, unta ada susu, kambing ada susu, lembu ada susu, kerbau ada susu. Yang susu ini minuman terbaik. Dia minuman, kata Rasul, susu ni minuman dan makanan. Semua air lain cuma minuman, dia tak akan jadi makanan. Melainkan susu, dia minuman dan makanan. Dia minuman dan dia makanan. Sebab itu Rasulullah SAW bila dia beri susu, Nabi doakan keberkatan 2 kali. Kalau air, sekali je. Tuan-tuan bila minum air, tuan-tuan hilang dahaga setakat tu. Tapi kalau minum susu, hilang dahaga, kenyang perut. Kerana sifat susu tadi. Walakum fiha manafi'un katsiratun wa minha ta'kulun. Dan ada manfaat lain yang banyak. Bulunya, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya. Wa minha ta'kulun, dan daripada daging-dagingnya. Allah sebut pertama susu. Nikmat paling besar binatang. Nak beritahu susu binatang ternakan paling baik. Tak payahlah minum susu harimau. Binatang ternakan susu dia paling baik. Tak payahlah minum binatang-binatang dia lain. Ada orang dicuba cari, ini khasiat susu harimau betina. Dia pun sebut khasiat. Ada orang jual susu harimau. Kata Allah tak jadikan binatang-binatang dia itu susu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada pula ni jual susu zirafah. Bagus untuk anak jadi tinggi. Anak minum jadi tinggi macam zirafah. Allah tak jadikan pada binatang-binatang dia itu manfaat untuk manusia. Allah jadikan pada an'am. Apa itu an'am? Binatang jinak ternakan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita pakai minum susu harimau. Tak mati dulu kita sebelum minum susu dia. Kita nak minum pula susu zirafah. Tak teruk kita kena pergi sampai Afrika. Sebab zirafah di sana je. Ataupun pakai berkumpul dekat zoo negara belakang tunggu susu. Mana cukup. Allah jadikan lembu-lembu yang mudah diternak, yang beranak pinak cepat. Kambing-kambing yang beranak pinak cepat. Unta pun beranak pinak cepat dan susunya pun banyak. Dan memang khas untuk manusia. Demikian daging-dagingnya banyak. Khas untuk manusia. Maka kenapa manusia cari susu liar pula? Saat kita suka minum susu seladang liar. Allah sebut susu yang paling baik binatang jinak.
Dan dalam setenangai binatang yang paling baik sekali susu kambing. Itu yang Rasulullah sentiasa iltizam. Nabi pernah minum susu unta. Bagaimana peristiwa hijrah. Nabi pernah minum, dan paling banyak Nabi minum susu kambing. Paling banyak sekali. Ada riwayat tentang susu unta yang diminum oleh Nabi SAW. Tapi paling banyak Nabi minum susu kambing. Bahkan Nabi pun dijaga oleh penternak kambing, Halimatus Sa'diyah. Daripada kabilah Bani Sa'ad, kabilah Bakar. Yang menternak kambing. Yang tempatnya ialah di kawasan Taif. Kalau kita tengok perkampungan Halimatus Sa'diyah, kalau kita pergi hari ini, perkampungan itu masih dipelihara, itu di dekat dengan kawasan Taif. Jauh, kat 90 km. Ada sahabat saya ke sana, ni Syekh, kalau anda sempat anda bawa entah ni, ke perkampungan Halimatus Sa'diyah. Dekat dengan Taif. Mana jauh ibu susu Rasulullah duduk ni, kat kawasan Taif. Daripada Mekah pergi, ambil anak susuan. Bawa balik ke hampir dengan Taif. Kemudian kata Allah, wa 'alaiha, dan atas kenderaan itu, binatang ternakan tadi. Wa 'alal furki, dan atas kapal-kapal yang berlaut di lautan. Tuhmalun, kamu mendapat tunggangan dan kamu mendapat kenderaan. Dan binatang ternakan tadi, unta-unta boleh jadi kenderaan kita. Dan kapal-kapal yang berlayar juga yang kita dah uraikan semalam, yang uraikan sebelum ini, Allah jadikan juga kenderaan kita. Allah masih menyebut tentang binatang-binatang ternakan ini sebagai kenderaan. Tapi apakah maksud boleh kita tunggang lembu atau tunggang kerbau? Sebagian besar ulama mengharamkan kita menunggang binatang yang tidak boleh ditunggang. Seperti menunggang kambing. Ada di satu kawasan, dia buat perlombaan kambing bigi-bigi dengan orang tunggang belakang. Dan burung ostrich, burung unta, mereka tunggang. Bila binatang itu bukan binatang yang tunggang, kalau ditunggang hukumnya haram, kan dia tidak diciptakan untuk ditunggang. Sama juga lembu, orang tunggang lembu pun tak boleh. Ada pun unta memang diciptakan untuk menunggang. Disebut dalam satu hadis, ada seorang lelaki dia menunggang lembu. Tiba-tiba lembu ini berkata, ma lihadza khuliqtu, aku tidak diciptakan untuk ditunggang, tapi untuk berkebun. Untuk tarik bajak-bajak itu kerja aku. Tapi bukan untuk ditunggang. Sebab itu hukum mana-mana binatang yang bukan ditunggang lalu kita tunggang, hukumnya zalim dan berdosa. Dan mana-mana binatang yang memang boleh ditunggang, maka kita kena boleh tunggang walaupun kita lakukan korban padanya. Contoh, kita bawa unta untuk korban. Bawa unta ni korban. Ni unta korban ni, kita mau tunggang dia. Boleh atau tak boleh? Boleh. Walaupun dia binatang yang dikorbankan, kerana sifatnya ditunggang, boleh kita naik. Satu ketika, ada seorang sahabat Rasulullah, dia heret unta. Nabi kata, irkabha, tunggang. Lalu kata dia, ya Rasulullah, innaha budnah. Ini binatang korban. Pada pandangan dia, tak boleh sembelih. Tak boleh nak tunggang. Sebab ni untuk disembelih. Lalu Nabi kata, irkabha, tunggang. Lalu dia kata lagi, innaha budnah. Dia ingat macam Nabi tak tahu. Sebab ada orang, dia ada waktu-waktu, dia rasa dia lebih tahu pada orang tahu. Maka orang yang Nabi suruh, dia ingat Nabi tu tak tahu. Dia rasa dia lebih bijak pada Nabi. Ada waktu kita pun sama. Ada waktu kita rasa lebih bijak pada ustaz kita. Ada waktu dia. Dia tengok hari lah emosi kita macam mana. Maka Rasulullah kata, wailak, celaka kamu, tunggang. Nabi dah marah dah. Celaka kamu, tunggang. Maka dia baru tunggang. Dia ingat Nabi tak tahu. Nak beritahu, unta kalaupun kita niat untuk korban, boleh tak kita tunggang? Boleh. Kita nak pergi ke kawasan korban tu, boleh tunggang. Ada pun lembu tak boleh tunggang. Sebab dia bukan binatang untuk ditunggang. Kerbau bukan binatang yang boleh ditunggang. Bukan sifat dia. Baik, kalau kita tengok ada setengah tempat ustaz, dia orang memang naik kerbau. Lomba kerbau. Baik, dalam bab tunggang juga berkait dengan uruh. Kalau memanglah perkampungan tadi itulah kenderaan dia guna kerbau biasanya, maka harus bagi dia. Tapi tempat yang bukan kebiasaan kerbau itu ditunggang, bukan, maka tidak boleh kita tunggang dia. Lembu secara umum tidak boleh ditunggang, tapi kalau ada lembu tertentu, ni ada lembu namanya lembu Brahma. Yang kita letak kereta lembu. Kereta lembu. Dia boleh pikul bebanan berat ratus kilo. Kita pernah naik kereta lembu. Kat Melaka terkenal kereta lembu. Kereta lembu ni, lembu dia bukan lembu biasa tu. Dia lembu yang special. Yang memang mampu. Saya tanya arwah ada orang ni, dia memang kerja dia buat kereta lembu kat Melaka. Kita panggil dia Wak Dul. Dia memang ikon Melaka. Kita ziarah rumah dia. Saya kata, Pak Dul, ni kalau lembu biasa okey. Saat lembu biasa kalau kita letak, mati lembu tu.
pedati dia tu, dia punya roda lembu tu berat. Berat tu sikit tu. Kalau letak lembu biasa mati. Tapi lembu ni lembu khas, kita letak dia tak mati. Dia kuat. Jadi kalau memang lembu tu jenis lembu special untuk ditunggang, maka ia berkait dengan hukum asal boleh. Tapi kalau lembu bukan jenis lembu ditunggang, kita tunggang hukumnya haram kerana menzalimi binatang. Atau kambing kita tunggang, tak boleh. Saat saya letak anak saya di atas kambing tu, jangan ajar macam tu. Ataupun jenis tunggang ayam pula lagi teruk. Tunggang ayam, habis benda binatang dia nak tunggang belaka. Dia nak naik belaka, nak ngokah belaka atas belakang binatang. Maka perbuatan tadi dilarang sama sekali kerana Allah Ta'ala menyebut ada sebahagian binatang memang untuk ditunggang. Dan juga kapal-kapal yang berlaut di lautan untuk menjadi pengangkutan. Dan ini semua nikmat Allah berikan. Lepas Allah sebut nikmat kejadian manusia, Allah menyebut nikmat yang boleh manusia manfaatkan. Yang boleh manusia gunakan daripada makan minumnya sehinggalah kenderaan untuk mereka tunggang. Wallahu musta'an.